Assalamualaikum. Hai semua, welcome back to my channel. Hari ni kita buat kuih tradisional cengkaruk. So, jom masak. So, ini dia bahan-bahannya yang kita perlukan. Bahan utama adalah beras pulut, lebih kurang 1 mangkuk ataupun lebih kurang dalam 100 gram. Garam, sedikit saja garam. And then kita gunakan gula brown sugar, santan lebih kurang 100 ml dan gula melaka ataupun gula merah. So, jom masak. Okay, first sekali kita akan sangai beras pulut ni atau goreng dia tanpa minyak. Okay, agak-agak kuali kita sudah panas tapi saya pakai non-stick pan. Pakai kuali pun boleh. Kita sangai dia lebih kurang dalam 10 minit sehingga dia jadi brownish color sikit. Okey. Gunakan api perlahan sehingga dia bertukar warna. Kena selalu kita gaul supaya dia tidak hangus, okey? Okey, bila beras pulut kita sudah bertukar color, kita boleh angkat beras pulut ni dan kita biarkan dia sejuk sekejap. Bila dia sudah sejuk, kita akan blender dia sehingga halus. Part saya blend beras pulut ni, saya tiada tunjuk. Kita just blend dia macam biasa saja. Tunggu sehingga beras sejuk and then kita blend dia sehingga dia halus. Okey. Sekarang kita panaskan air untuk kita cairkan gula merah kita. Lepas kita masukkan air lebih kurang setengah mangkuk, kita masukkan gula merah kita dan kita tunggu sehingga dia cair. Okey, bila gula merah kita sudah cair macam ni, kita masukkan brown sugar untuk tambah sikit manisan dia. Sebab gula merah ni kurang manis. Okey guys. Kalau kita ada daun pandan ataupun perisa pandan, boleh letakkan di dalam air gula melaka ni. Sebab kalau ada tu, rasa dia akan lebih sedap dan lebih wangi. Dan lagi satu, better kita tapis gula merah ni sebab dia akan ada sedikit hampas bila dia sudah cair. Sekarang masanya kita masukkan santan selepas gula merah dan gula brown sugar kita tadi sudah cair. So kita masukkan santan and then kita gaul dia hingga sebati dan biarkan dia mendidih sekejap. Di sini jangan lupa juga masukkan garam. Saya tiada terrekod dekat sini tapi saya ada masukkan sedikit saja garam buat rasa dia lebih lemak dan sedap.
Bila sudah mendidih macam gini, kita masukkan kita punya beras pulut yang kita sudah blend tadi. So hasilnya macam gini. Kita tidak perlu dia blend dia sehingga halus sangat. Kita just biar dia ada sedikit kasar supaya dia sedap bila kita makan kuih ni nanti. So kita gaul dia sehingga dia sebati. Actually, saya guna non-stick pan untuk mengelakkan daripada dia melekit. Sebab kalau kita guna kuali, dia memang akan melekat di kuali. So, untuk mengurangkan kerja menyental kuali, saya pakai non-stick pan. But, kalau tiada non-stick pan pun, kalau pakai kuali pun boleh juga jadi kuih ni. Sedap juga, boleh juga dimakan. Cuma dia melekat sajalah. Kita kena rajin gaul dia supaya dia tidak hangus dan tidak melekat lah, terutamanya kalau yang pakai kuali kena selalu digaul. Mungkin boleh tambah minyak sikit supaya dia tidak melekit lah di kuali tu. So sekarang dia sudah jadi. So beginilah hasilnya bila sudah tergaul semua dan nice saja ni non-stick pan, tidak melekat pun. Okey, bila dia sudah jadi macam gini, kita sudah boleh angkat dia dan kita akan transfer dia ke loyang. Loyang ni kita sediakan ikut berapa banyak kita buat kuih ni. So saya sediakan loyang kecil ni saja dan sapukan minyak supaya dia tidak melekat di sekeliling loyang ni nanti. Dan supaya senang kita potong kuih ni nanti. Okey, lepas sejak kita masukkan dia dalam loyang, kita kena terus cepat-cepat bentuk dia supaya dia tidak keras. Sebab kalau dia sudah keras, nanti susah untuk kita bentuk dia ke dalam loyang ni. Kalau kita perasan, kuih ni sebenarnya sama macam kuih wajit. Tapi yang ni kita goreng sangai dia punya beras pulut instead of kita kukus beras pulut ni. Cara dia sama macam buat wajit actually. So lepas kita masukkan dia ke dalam loyang ni, kita sudah terap dia. Kita biarkan dia sehingga dia sejuk sekejap and then barulah kita potong dia. So guys, inilah dia hasilnya kuih cengkarut kita. Mudah saja untuk buatnya. So jangan lupa komen, like dan subscribe. See you on my next video.